Okey, Assalamualaikum, dan salam sejahtera. Baik, pertama sekali cikgu nak minta maaf sebab, hari ni cikgu tak dapat nak buat Google Meet secara live secara online. Jadi cikgu buat rakaman sahaja. So cikgu harap kamu boleh, rujuk apa yang cikgu nak tunjuk sebentar lagi untuk latihan-latihan hari ini. Okey, jadi, cikgu tak nak buang masa, kita masih lagi dalam tajuk luas permukaan dan isi padu. Jadi hari Isnin hari tu kita dah, buat sedikit latihan. So hari ni kita nak teruskan, tapi sebelum tu kita nak ulang balik sikit, um, berkaitan dengan, luas dan isi padulah. Jadi luas kita ada 2 bahagian Yang pertama untuk segi empat dan yang kedua untuk segi tiga. Jadi cara nak cari luas untuk segi empat sama dan segi empat tepat adalah sama cara dia, iaitu panjang darab lebar. Okey, dan segitiga dia lain sikit. Dia ada uh, 1/2 darab tapak darab tinggi. Ataupun lagi satu cara, tapak dengan tinggi ni kamu darabkan dahulu, dapat jawapan, kita bahagi 2. Okey, jadi kena tahu kedua-dua ni sebabnya kalau, soalan minta luas permukaan, sebenarnya dia mencari luas lah. Cuma dah ada perkataan permukaan tu bukan bermaksud satu tajuk yang lain. Dia masih lagi sama tajuk luas Okey, jadi cikgu tunjuk dulu, ini adalah soalan daripada, buku aktiviti kita dan ini yang kamu akan buat hari ni. Jadi kita tengok soalan yang pertama, dia kata rajah di bawah menunjukkan segi empat sama ABFG, okey, ABFG dan segi empat tepat CDEF, okey, yang dilukis oleh Siti. Dia melorek sebahagian daripada segi empat tepat CDEF. Okey, sebahagian. Inilah CDEF. Ini sebahagian dia. Okey, melorek sebahagian daripada segi empat tepat CDEF. Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 15 cm. Hitung perimeter dalam sentimeter kawasan yang tidak berlorek bagi seluruh rajah itu. Okey, jadi sekarang ni bila dia kata perimeter, banyak yang tanya cikgu hari tu, "Cikgu nak cari perimeter macam mana?" Perimeter ni bukan sesuatu yang baru. Okay, perimeter ni kita dah belajar lama dah, daripada tahun 4 lagi. Jadi kalau macam hari tu, latihan hari tu, ada yang kalau kamu masih ingat lah, rumah idamanku kan, rumah idamanku robot tu, dia tulis sisi je. Dia tulislah sisi setiap tepi ni. Lepas tu dia terus hantar kat cikgu. Bila kamu tulis sisi, itu bukan perimeter. Kamu tulis sisi tu sekadar tulis dia punya ukuran sahaja. Kalau perimeter ni maksud dia kamu kena jumlahkan sisi di bahagian luar. Okey, jadi contoh dekat sini macam tadi dia kata diberi perimeter kawasan berlorek ialah 15 cm. Apa maksud dia? Maksud dia ni, garisan DE ni dia campur dengan garisan yang bengkang-bengkok ni. Okey, DE ni campur dengan semua, dia akan jadi 15 cm. Jadi DE ni kita dah boleh kita dah boleh carilah apa dia punya ukuran. Sebab apa? Sebab kamu tengok bertentangan dengan dia adalah 8, tapi kita boleh tolak 2 yang kita tak nak ni. Sebab itu kita boleh dapat 6 cm untuk DE. Kenapa cikgu cari DE ni dulu? Sebab cikgu nak cari ukuran sisi yang bengkang-bengkok ni, yang tak lurus ni. Sebab ini yang kita akan kira untuk kita nak cari perimeter yang tidak berlorek. Okey, jadi bila DE kita dah dapat 6, yang ini kalau kamu nampak yang warna hijau ni, kita nak cari macam mana. Kalau dia kata perimeter semua ni yang berlorek ni adalah 15, jadi untuk yang tak lurus ni kita boleh ambil 15, kita tolak dengan 6 cm untuk dapatkan 9 cm. Jadi 6 tambah 9, 15. Betul lah, kita dah ikut soalan. Jadi bila dia kata hitung perimeter kawasan yang tidak berlorek, maksudnya yang ini. Contoh kalau cikgu start daripada E ni E pergi F, kemudian F pergi G pergi A pergi B pergi C. Bukannya B pergi F. Kenapa? Sebab yang dalam ni, ini adalah ukuran dalam.
Sedangkan perimeter maksud dia ukuran luar. Itu yang selalunya yang kamu salah buat. Perimeter maksudnya bahagian luar je. Sebab itu masa cikgu ajar, cikgu kata perimeter sama dengan pagar. Maksudnya sebelah luar sahaja. Okey, jadi kita ambil B sampai C ni je. Kemudian kita sambung C sampai D. Dan D ni kita akan ambil 9 meter ni. 9 sentimeter ni. Sebab dia kata tak nak yang, sebab dia kata yang tidak berlorek. Jangan ambil balik 6. Sebab 6 ni tadi adalah kawasan yang berlorek. Jadi yang tidak berlorek kita kena ambil yang tepi yang warna hijau ni. Yang tidak lurus tu. Okey? Jadi perimeter kita ambil lah contohlah. Cikgu ambil daripada cikgu start dengan 8 Okey, 8 dekat sini lah maksudnya. Ke dekat mana 8 ni ada 3. Okey, 8 sebab ni dia segi 4 sama kan. Jadi 8 kat bawah ni, 8 dekat tepi, 8 dekat atas. Okey, 8 ada 3. Kemudian 2. Kita ambil 2 je. Kita jangan ambil 8 lagi. Sebab yang dalam ni tidak dikira. Ini bukan je, 2. Okey, lepas tu yang ini 7. Mana cikgu dapat 7? Sebab dia sama dengan bertentangan bawah ni. Okey, so ini 7. Kemudian 9. 9 cikgu ambil yang tidak lurus ni. 9. Lepas tu sambung dengan last kali adalah 7. Barulah betul itu maksud perimeter. Okey, dan kita jumlahkan untuk dapat 49 cm. Okey, dalam perimeter tidak ada apa-apa unit persegi ataupun padu. Sentimeter saja, dia cuma ada unit panjang saja. Tak ada 2 kecil, tak ada 3 kecil. Okey, jadi kamu kena faham betul-betul apa itu perimeter. Tolong ya, perimeter ni kita dah belajar dah dulu. Bukan sesuatu yang baru. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan yang berkaitan dengan isi padu dan luas permukaan. Jadi dia kata kat sini raja di bawah menunjukkan bentangan. Bentangan ni maksudnya daripada satu bentuk, contohlah satu bentuk kubus tu, kita dah potong. Kita potong, kita bentang macam selimut tu kan. Kita bentang bagi dia besar macam ni. Okey, bentangan bagi beberapa bentuk 3 dimensi. Nyatakan bentuk 3 dimensi bagi bentangan 1. Okey, kita tengok yang ini sahaja. 3 dimensi ada banyak. Kita ada kubus, ada cuboid, piramid, kita ada silinder, kita ada sfera, kita ada cone. Jadi bentuk yang mana yang menunjukkan bentangan bila kita dah potong setiap sisi tu akan jadi macam ni. Jadi kalau kita dah nampak dua bulatan ni, of course lah, rasanya semua pun dah tahu. Jawapan dia adalah apa? Silinder. Okay, jadi maksudnya kalau kita cantum balik semua bentuk ni, kita akan dapat balik silinder. Jadi pastikan ejaan kita betul. Okay, silinder. Alright. Soalan yang sama, rajah yang sama, kita tengok soalan B. Dia kata berapakah beza isi padu antara bentuk 2 dan bentuk 3. Maksudnya kita kena cari dulu isi padu 2, cari isi padu 3 dan kita cari beza. Maksudnya beza ni maksud dia tolak lah. Okey, tapi kena tahu dulu bentuk 2 ni bentuk apa. Kalau dia dah nampak tanda-tanda yang kecil ni, maksudnya semua sisi dia sama. Bentuk 3 dimensi ni mestilah bentuk kubus. Sebab salah satu ciri-ciri untuk bentuk kubus sisinya adalah semua sama. Okey, dan kalau kita tengok bila ada segi 4 tepat ni, mestilah bentuk ini adalah bentuk cuboid. Sebab cuboid mesti ada segi 4 tepat. Okey. Baik, jadi kita cari dulu bentuk, kita cari dulu isi padu bentuk 2. Jadi kalau kita nak cari kubus, panjang, darab lebar, darab tinggi. Tapi sebab semua sisi dia sama, jadi kita ambil lah 3 darab 3 cm darab 3 cm. Mana cikgu dapat 3 cm ni? Kamu tengok. Contoh yang diberi semua ni. 3 sisi ni adalah 9 cm. Jadi kalau cikgu nak cari satu sisi je untuk segi 4 sama ni, cikgu bahagi 3. Okey, jadi kalau sini 3 cm, maka semua yang ada tanda kecil-kecil ni, semua tu adalah 3 cm ukuran dia. Untuk cari isi padu, kita perlukan panjang, lebar dan tinggi sahaja. Jadi janganlah kamu darab semua ni. Janganlah kamu tambah pula semua ni. Kalau tambah, kita mencari perimeter. Okay, jadi untuk cari isi padu, kita ambil panjang, lebar dan tinggi sahaja untuk darabkan. Sebabkan dia kubus, jadi semualah sisi dia sama. Okay, jadi kamu akan dapat 27
sentimeter padu. Tolong pastikan ada unit padu 3 kecil ni sebab dia minta isi padu. Okey, isi padu bentuk 3 pula. Tadi cikgu dah kata ini adalah bentuk cuboid. Jadi kita boleh cari panjang, lebar dan tinggi. Panjang dengan lebar kita boleh anggap adalah di sini. Sebab bila kita cantumkan balik, ini akan jadi dia punya panjang dan lebar. 6 ni tak ada masalah sebab 6 ni adalah untuk 2 sisi. Kamu nampak? Jadi kalau cikgu nak cari satu sisi ni, 6 bahagi 2 sama dengan 3. Tapi sisi ini tetap panjang atau lebar dia sahaja. Tinggi dia dah bagi. Tinggi bila kita cantum bentangan ni, kita akan dapat tingginya adalah 7 cm. Jadi untuk isi padu bentuk 3, kita ambil panjang, lebar dan kita darabkan dengan tinggi dia. So kita akan dapat 63 cm padu. Sekali lagi pastikan unit kamu ada padu sebab kita mencari isi padu. Kemudian soalan yang soalan minta beza isi padu kedua-dua ni. Jadi beza adalah hasil tolak. So kita ambil lah yang besar, kita tolaklah yang kecil. Okay, jadi jalan kerja yang ketiga, kita ambil isi padu bentuk 3, kita tolak dengan isi padu bentuk 2 untuk dapatkan 36 cm centimeter padu. Persegi pula, persegi untuk luas. Okey, 36 cm padu. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham apa beza antara perimeter, luas dan isi padu. Okey, jangan kata macam mana nak cari perimeter. Perimeter kita dah belajar daripada tahun 4 lagi. Jadi tolong. Kalau kamu tak pasti, dekat YouTube ada banyak video. Kamu boleh tanya cikgu, kamu boleh tengok balik video cikgu. Kamu nak tengok video cikgu lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi janganlah sampai kata tak pernah belajar. Cikgu perimeter tu apa? Sampai perimeter pun tak tahu apa maksud dia. Jadi janganlah sampai tahap macam tu ya. Kamu nak tanya cikgu boleh, tak ada masalah. Cikgu akan jawab insya-Allah. Tapi janganlah tanya benda yang sangat basic. Perimeter macam mana nak cari cikgu? Jenuhlah cikgu nak ajar seorang-seorang. Benda yang kita dah belajar daripada tahun 4. Okey? Luas macam mana nak cari cikgu? Benda kita dah belajar. Jadi tolong ulang kaji. Kalau untuk bahagian ni bolehlah cikgu ajar apa benda nak dicari, apa benda yang nak dibuat. Tapi kalau benda-benda yang basic, macam mana cari perimeter, macam mana cari luas, macam mana cari isi padu, yang tu cikgu rasa kamu boleh ulang kaji dulu sebelum kamu nak selesaikan latihan. Okey? So cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Cikgu harap kamu boleh jawab soalan-soalan yang cikgu nak bagi hari ni. Okey, kalau ni kamu rujuklah jalan kerja yang baru kita bincangkan tadi. Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya.